Selamat malam, Assalamualaikum, selamat datang ke Six Sense Channel. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe, like dan share. So malam ni kita nak cerita pasal jalan-jalan yang berhantu yang kita orang tahu lah. Okay, so stay tune. Jangan lupa subscribe. Okay guys, terima kasih sebab sokong kita orang. Apa yang kita orang buat hari ni. Terima kasih siapa yang subscribe, yang like tu, terima kasih. Yang call aku pun, yang bagi komen kata ubah ini, ubah itu pun, terima kasih sangat sebab korang yang terbaik lah. Okay. So hari ni aku nak cerita kisah seram jalan-jalan yang ada dekat Negeri Sembilan, tempat kita tinggal lah, kan. Okay, so cerita yang pertama ni bermula dengan akulah. So cerita ni agak pendek tapi harap korang terhibur lah ya. Okay, so jalan yang pertama ni, kalau siapa yang duduk Negeri Sembilan, Jalan Bukit Miku. Okay. So kisah ni bermula waktu aku berumur dalam 10 tahun lah, darjah 4. So kita orang bukan, okay, sekarang ni aku duduk di Rembau lah, di kampung aku sekarang ni, yang aku tinggal ni, menetap sekarang. Sebelum tu aku tinggal Negeri Sembilan juga, tapi bukan dekat Rembau ni. So tak dekat satu Negeri Sembilan ni, iaitu Kampung Felda Pasu 2 lah. So siapa orang Kampung Felda Pasu 2, jangan lupa subscribe. Okay, so kita mulakan cerita ni. Aku pada hari tu, abang aku balik daripada universiti dia. So daripada Kuantan, dia ke rumah akulah di Felda Pasu 2. Orang nak bergerak balik ke Rembau ni dalam pukul jam 10 malam tak silap. Dah kemas, mak aku pun dah balik kerja, dah rehat kan, ayah aku semua balik kerja. So kita orang bergerak. Antara perjalanan untuk pergi ke Rembau ni ada 2 jalan kot, 2-3 jalan lah. Sama ada lalu 3 jalan. Lalu Tampin, lalu Kuala Pilah, tapi kena turun Seremban lah. Dan satu lagi ni Bukit Miku ni lah, Kampung Johor dan sebagainya lah. Okay, so jalan masa tu, kalau korang boleh search, Bukit Miku tu bukan macam sekarang. Sebab bukit dia dah dipotong. Tapi yang masa aku lalu tu, bukit tu masih lagi tinggi lah, orang kata. So kawasan tu kawasan rumah orang asli dan tak banyak orang lalu. Okay, so perjalanan dia memang aku dah biasa lalu kan. Aku rasa macam tak ada apa. Aku naik kereta abang aku dan mak ayah aku naik kereta ni lah, diorang lah. So 2 kereta. Orang nak masuk lah ke jalan yang orang kata apa, jalan tu jarang orang lalu. Sebelum sampai ke Miku ni pun ada jalan juga daripada Kuala Pilah tu. Tapi aku tengok nama jalan tu, jalan tu pun kawasan orang asli. Memang kawasan tu jalan sempit, hutan kiri kanan, kelapa sawit, getah pun ada. Tapi memang kebanyakan jalan tu gelap lah, senang cerita. Jalan tu gelap. So aku ni nak kata berani, tak berani sangat. Nak kata takut, tak penakut sangat. Masa tu ayah aku selalu cerita kat aku sebenarnya, jalan dekat satu jalan ni selalu ada orang tahan. Tapi orang lah, bukannya benda tu. Orang tahan, selalu nak merompak lah semua. Sebab jalan tu jalan sunyi. Aku rasa kalau kereta rosak pun aku tak tahulah bila esok pagi kot, kalau ada orang nak datang tolong kan, esok pagi lah kot kan. Sebab gelap sangat jalan tu. So pada masa tu aku susah nak nampak, tapi aku boleh rasa. Itu mungkin kelebihan yang Allah bagi kat aku lah. So aku boleh rasa lah benda tu. Belum beremang kan. Tapi selalu kalau aku selalu balik 3 orang je. Abang aku je sekali balik sini. Aku selalu balik dengan ibu ayah aku lah kan. So selalunya aku tidur. Sebab aku takut jalan tu gelap. Tapi pada hari tu aku mungkin excited kot. Terlalu suka kan. Orang kata kalau suka-suka ni Benda macam-macam. Berlaku lah benda yang kadang kita menangis langsung kan. So benda tu mungkin sebab tu kot aku suka kan, nak jumpa abang kan. So bila aku lalu satu tempat ni, aku dah rasa dah macam dah kembang dah kan. Tapi tempat yang
yang aku lalu ni biasalah. So biasa je kan. Aku borak dengan abang aku tengok bulan. Masa tu tengok bulan. Bulan tu cantik sangat. Bulan tu cantik. Bulan mengambang. Bulan mengambang macam tu lah. Bulan terang kan. So abang aku cakap kalau nampak perkara-perkara cantik yang Tuhan jadikan, so kena diucapkan subhanallah, sebab kita bersyukur kan dengan apa yang ciptaan Tuhan tu. So macam biasa kita borak adik-beradik kan, biasalah kan. Lagipun aku kecil, abang aku nak borak apa je kan, aku pun tak tahu kan. Okay, so nak dipendekkan cerita lah, senang yang kita nak pendekkan cerita So satu kawasan ni memang kalau aku selalu pergi, kalau adik-beradik mak aku ke balik yang sepupu aku, memang kita selalu pergi untuk mandi jeram. Tahu tak jeram? Tahu kan? Kalau jeram tu dikategorikan anak sungai kecil lah yang ada batu-batu kan, air jernih tu. Tempat tu selalu pergi mandi, tapi kadang-kadang seram juga. Walaupun ramai orang, kadang seram tempat tu sebab hutan kan. Tempat tu memang cantik dekat Bukit Miku ni. Siapa yang duduk Rembau ke masih tahu jeram tu. So bila lalu kat kawasan tu, tiba-tiba abang aku cakap, apa benda tu, dia kata kan. Dia kata macam tu. Apa benda tu? Aku tengok lah. Apa benda ni kan? Apa benda bang kan? Ada orang berjalan, dia kata. Ada orang berjalan dekat tepi jalan tu kan, tapi dia berjalan dengan slow. Jalan dengan slow. So aku cakap mana kan. Tak ada, aku tengok 2-3 kali aku tengok kan. Apa benda siut kan? Tak ada kan. So bila sampai dekat rumah, kejadian ni dah sampai kat rumah. So abang aku tanya dekat ibu aku kan, mak kan, ada nampak tadi kan? Ibu aku tu, ada kan. Ibu aku pun macam, dia tak nak cerita, dia takut kan. Ibu aku sama penakut. Dia nampak benda tu hitam berbulu, tapi jalan dia slow je. Dia macam budak 46 dia macam slow je jalan. Tapi dikategorikan macam apa yang mak aku cakap, dia hitam, dia berbulu. Tapi yang aku cerita yang mak aku jumpa tu tinggi tu, dia berbulu. Sama juga, dia hitam, berbulu, tapi dia tinggi. Yang ni dia saiz manusia. Dia saiz manusia. So aku pun nak cerita kat korang ni, aku buatlah research sikit kan. Aku nak tengok apa benda tu kan. So aku terbaca yang nampak tu kemungkinan lah, aku tak tahu kan, hantu raya tau, hantu raya. Kau bayang, aku tak tahulah siapa yang bela kan kat kawasan tu. Aku ataupun dia cari tuan baru ke, tak tahu. Ada orang buang kan, kawasan hutan orang buang kan. So cerita tu setiap kali aku nak lalu jalan tu, beberapa tahun lah. So dalam 3 tahun tu memang cerita tu akan berulang-ulang lah. So mak aku cerita dekat sini kawasan dia. Tapi aku nak tunjuk kat korang, tapi kita orang tak ada kesempatan untuk pergi kat sana untuk record lah. Sebab sekarang keadaan pun orang tak ramai lalu, bahaya. Kita kawasan hutan. So hidupan liar pun banyak kat situ, so bahayalah. So itu saja cerita daripada aku. Mungkin kurang ni, tapi benda-benda ni kadang-kadang dia nak tunjuk dia sekejap je. Dia tak ada pun nak betul kan. So tak adalah dia macam nak tunjuk tiba-tiba duduk depan kereta. Itu filem, boleh lah kan. Kisah seram yang kita alami lah. Ini kisah seram yang aku alami. So aku rasa sampai situ saja cerita aku. So kita boleh beralih ke Habib lah, insyaAllah. Okay guys, malam ni aku nak kongsi kat korang kisah seram di jalan Kemas ke Palung. Kisah ni dikongsikan oleh kawan aku semasa dia pulang ke rumah. Jalan yang dijalani adalah jalan yang biasa dia lalu waktu dia nak pergi kerja dan balik kerja. Pada suatu malam tu, tak sangka ada benda misteri yang berlaku dekat dia lah. Benda yang dia tak pernah sangka. Jadi kejadian tu waktu tu pukul 10 malam, dia nak pulang ke rumah. Semasa dia membawa motosikal, secara tiba-tiba dia ternampak satu kain putih melintasi depan dia. Dan dia terkejut, dia break emergency. Dan dia tengok kiri dan kanan, tapi tiada apa-apa. Dan dia mula rasa takut, dan dia mula rasa menggigil. Dan dia cuba untuk baca ayat-ayat suci Al-Quran untuk tenangkan dia.
Jadi setelah kejadian tu, dia sambung perjalanan dia untuk pulang ke rumah. Selepas sewaktu dia nak sampai ke kawasan perkuburan Kampung Londeh, secara tiba-tiba dia terbau bauan wangi. Jadi dia rasa pelik. Kenapa tiba-tiba rasa bau, tiba-tiba ada bau wangi? Kan apa benda tu kan? Dia pun pelik lah. Jadi dia pandang ke kiri dan dia ternampak seorang wanita sedang duduk di bahu jalan dan sedang memandang dia. Dan kawan aku terkejut. Dia terus memulas totel minyak, terus pecut laju lah, sebab dia dah rasa takut, rasa gugup kan. Dia nampak benda misteri, tetapi motor dia tetap juga tak laju. Jadi meter dia masih stay lagi 40 ke 50, seperti ada sesuatu yang duduk di belakang dia. Dan dia mula rasa takut dan menggigil. Dia cuba lagi baca ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi masih still lagi berat. Jadi dia pun cakap, aku nak balik rumah, aku tak ganggu kau, aku minta kau pergi. Dan selepas beberapa minit tu, motor dia jadi ringan semula dan dia terus pecut sampai ke rumah. Selepas sampai ke rumah, dia berjumpa dengan mak dia. Dia berceritalah apa yang terjadi sewaktu dia balik ke rumah tu. Selepas dia dah cerita dekat mak dia pun bercakap jalan tu memang banyak kisah-kisah misteri dekat situ. Jadi sewaktu dulu pernah ada kem kubu orang Jepun dekat situ, dan orang-orang kat situ pun pernah terjumpa senjata lama, peralatan-peralatan askar dekat situ. Jadi kepada korang yang jalan ataupun balik ke kampung, sewaktu jalan di Kemas ke Palung, berhati-hatilah sewaktu memandu, kerana kita tak sangka, kita tak jangka apa akan berlaku dekat situ. Jadi itu saja yang aku nak kongsikan korang, kisah seram kawan aku dekat korang. Jadi berhati-hati sewaktu memandu. Okay, so seperti biasa setiap malam Selasa kita orang akan buat hidangan korang cerita-cerita seram yang kita orang dapat dari sumber-sumber tertentu lah. So yang akan datang mungkin ada konten lain. Yang belum tengok aku punya mystery box daripada Shopee aku beli, so unboxing dia, korang boleh tekan dekat kita orang punya channel tu. So korang boleh tekan kat situ, boleh tengok. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk korang dapat update video yang terbaru daripada kita orang. Terima kasih. Bye bye. Okay, bye.